Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama sekali kita sama-sama panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini insya-Allah kita sambung ayat yang seterusnya. Hari itu kita dah masuk dan kita dah habis dah baca ayat yang ke-14. Nah, ayat yang ke-14 surah Yasin. Kita tengok sikit, kita ulang balik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. صدق الله العظيم. Ayat ini masih lagi mengisahkan ataupun berkisar tentang utusan Allah, iaitu nabi-nabi yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ashabul qaryah. Jadi tuan-tuan, bila kita tengok dan rujuk di dalam kitab-kitab yang lain, iaitu kitab tafsir yang lain, kitab tafsir Jalalain, dia menyebut, dia kata ashabul qaryah ini ada yang menyebut sebagai Antaqiyah, tapi ada juga yang kata mereka ini tak dijelaskan siapa ashabul qaryah ni, tapi cuma puak ni memang ada, dan kemudiannya Allah Subhanahu wa taala telah rakamkan cerita mereka ini di dalam Al-Quran. Yang jelasnya mereka ini memang ada, dan memang nabi-nabi ini memang ada betul dan diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala berpandukan kepada ayat yang kita baca ni. Dan ketika kami mengutus kepada mereka dua orang rasul, lalu mereka mendustakannya, kemudian kami kuatkan kedua rasul itu dengan rasul yang ketiga, lalu rasul-rasul itu berkata, sesungguhnya kami ini adalah utusan kepada kamu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala nak menegaskan bahawa rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah betul-betul rasul. Ditambah pula dengan rasul yang ketiga, yang kita tahu dalam kitab hadis, dalam kitab tafsir disebut juga. Dia kata antara nama-nama rasul itu, yang pertamanya nama Sadiq, yang kita membincang dah pada minggu lepas, nama Sadiq. Dan yang rasul yang kedua nama Masduq. Dan kemudiannya ada juga yang kata nama mereka ini nama Syam'un. Nah, Rasul Syam'un, dan juga Rasul yang nama dia Yuhana. Dan ada juga yang kata Rasul ni nama dia Sam'an. Nah, nama dia Sam'an, dan juga Yahya, dua orang Rasul ini. Dan Rasul yang ketiga itu nama Syam'un. Jadi ini adalah perselisihan di antara ulama. Tapi yang jelas yang lain pula, dia kata Rasul ini juga ada yang kata nama Bulus, yang nama dia Bulus. Dan yang seterusnya ialah mereka ini, yang penting ialah mereka ini adalah Rasul, memang Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat kepada pengajaran daripada ayat ini, pendakwah maksudnya akan berdepan dengan ujian. Jadi sekiranya kita melihat kepada kisah tiga orang rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ashabul qaryah, itu menandakan kata siapa-siapa juga yang berdakwah di zaman ini, mereka juga akan menerima berbagai-bagai ujian, tuan-tuan. Ujian tetap akan kena bagi orang yang berdakwah. Sama ada orang yang berdakwah itu daripada sudut berdakwah dia, contoh dia menjadi penceramah, contoh dia berdakwah dalam bentuk tulisan, dia berdakwah dalam bentuk yang lain, bentuk nasyid dan sebagainya. Jadi dia tetap juga akan berdepan dengan berbagai-bagai ujian. Yang kita takut, tuan-tuan, adakah kita berada pada jalan yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita duduk di atas jalan yang lurus? Nah, adakah kita duduk di atas jalan panduan Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab itulah kita tengok nabi-nabi sendiri pun mereka ini dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala macam kita lah. Kita pun sama juga dipandu uji oleh JPJ.
Bila kita belajar kereta, JPJ akan perlu uji kita, tengok kita boleh bawa kereta ke tak. Walaupun kita habaq kata kita reti, walaupun kita habaq kita pandai bawa, walaupun kita habaq kita bawa ni kurang sikit pada Alex Yong lah, tapi kita juga dipandu uji. Kita dipandu uji sebab dia nak tengok betulkah kita boleh bawa. Macam itulah juga kita, Allah Subhanahu Wa Taala juga akan bagi ujian dekat kita, nak menunjukkan bahawa nak tengok sama ada kita ni betul-betulkah berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, betul-betulkah kita ni orang yang berdakwah pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga anak dia Nabi Ismail. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk contoh. Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu Wa Taala ni uji dia dengan dia berkahwin dengan Siti Sarah. Bila dia berkahwin dengan Siti Sarah, dia ni tak ada anak. Okay. Kemudiannya dia berkahwin pula dengan Hajar. Nah, jadi isteri dia ada dua. Nah, isteri dia ada dua. Kemudian setelah berkahwin dengan Hajar, dapatlah Nabi Ismail alaihissalam. Bila dapat Nabi Ismail pula, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada dia supaya tinggalkan isteri dan anak yang sangat disayangi sebab tak ada anak. Sebelum tu dia tak ada anak, tuan-tuan. Kita pun sama, tuan-tuan. Kita ada anak, kita sayang anak kita. Kalau anak kita sakit, kita cepat-cepat balik. Kalau kita duduk di tempat kerja, kita tinggal kerja kita disebabkan nak tunjuk sayang kita kepada anak, dan bukan kita saya saja nak tunjuk, tapi sebenarnya memang dia mai daripada lubuk hati kita rasa tanggungjawab dan rasa kasih sayang, menyebabkan kita tak kira dah apa pun. Kita tak kira dah apa pun, kita balik dengan segera, kita balik nak rawat anak kita, nak bawa anak kita pergi berubat. Begitulah juga kita ni, kan? Kita tunjuk kasih sayang kita kepada anak kita. Begitulah juga ayah kita dulu ni tunjukkan kasih sayang dia kepada kita. Walaupun kita kata orang dulu ni bila dia jaga anak, dia bela anak dia selalu pukul anak dia. Nah, dia tak bagi langsung, tak bagi muka langsung. Melawak pun tak dengan anak. Kan kita lah ni melawak dengan anak. Pakai topeng seorang satu lawan dengan anak. Kan betul, anak kadang-kadang anak jadi tak heran. Kita melawak dengan anak ni ada batas dia. Ada batas dia, tuan-tuan. Dan kemudiannya Nabi Ibrahim alaihissalam begitulah juga, dia macam ayah-ayah lain. Macam orang lain juga, terpaksa tinggalkan anak dia, terpaksa disebabkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudiannya bila jumpa balik dengan anak dia, Allah Subhanahu Wa Taala perintah pula dah. Umur 13 tahun, Allah Subhanahu Wa Taala perintah supaya disembelih anak umur 13 tahun. Tu dia bagi ujian. Ujian kepada seorang pendakwah. Nabi Ibrahim seorang pendakwah. Dia seorang nabi, dia seorang rasul, dan dia adalah seorang pendakwah. Dia juga diuji oleh Allah dengan ujian yang lebih dahsyat daripada kita. Saya pun baru ni ada seorang kawan, tuan. Seorang kawan ni engineer. Jadi dia ni kalau kita tengok tu kehidupan senang lah. Dua-dua orang, suami isteri engineer. Hidup, tapi alhamdulillah dia ni orang yang kuat jemaah, rajin semayang, rajin berjemaah. Maksudnya duduk dalam kumpulan orang-orang yang cintakan kepada agama dan juga cintakan kepada ilmu. Jadi satu hari dia main jumpa dengan saya, dia kata, "Ustaz," dia kata, "boleh tak minta tolong berdoa?" Dia kata, "Kan Ustaz, duit kita boleh cari, tapi doa daripada orang-orang soleh tak boleh cari Ustaz. Bukan senang, bukan kita boleh beli dengan duit." Dia hebat dengan saya. Jadi tuan-tuan, sebab apa? Sebab dia ada anak, yang anak dia ni nak kena operation. Ada masalah tulang belakang. Tuan-tuan, maksudnya kita ni bila Allah bagi ujian anak, bila bagi ujian isteri, kan kita memang tak boleh duduk. Sebagai orang lelaki ni tak boleh duduk. Walaupun tiap-tiap malam dia tinggal duduk kena teh dengan kawan-kawan, tapi bila ada ujian dia tak boleh duduk. Dia tak boleh duduk. Bila anak sakit, bila isteri sakit, dia tak boleh duduk. Sebab dia akan ganggu sistem kehidupan dia. Tapi itulah ujian Allah. Dia meminta, dia kata kemudiannya, bila kita habaq kata kita dah buat sembahyang hajat, kita dah berdoa. Tuan-tuan, doa ni cukup hebat. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita minta. Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepada aku, nescaya aku akan kabulkan. Maksudnya kita minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala ni kabel yang paling besar. Kita pergi minta tolong doktor, kita pergi minta tolong tabib manakah, kita minta tolong tok bomo kah, kita minta tolong ustaz kah, alim ulama manakah, tak sama dengan kita mohon doa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Satu perkara yang sangat istimewa, satu perkara yang sangat ajaib. Kemudiannya bila dah kita tolong doa, kita panggil sahabat-sahabat lain buat sembahyang hajat,
Dia di sana tu, dia rasa dah. Mana dia duduk rasa dah, dia kata dia rasa dah mula tenang. Mula-mula duduk sabut ni, tapi bila dia dengar kata orang tolong doa, orang tolong buat sembahyang hajat, dia dah rasa tenang. Tu yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita doa. Sebab bila kita berdoa, kita ada hubungan dengan Allah. Kalau sekiranya kita diuji dengan bermacam-macam sakit ni, kita ambil langkah yang pertama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan bagi reda sikit sakit kita, sebab kita dah ada tempat pergantungan yang pertama itu Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas itu baru kita cari ubat dan cari kaedah-kaedah yang lain. Yang tu yang disuruh oleh Allah, nak menunjukkan ke kita bahawa iktikad hati kita kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam bila dia nak tinggal anak dia, dia pun sama. Dia yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia yakin dia dengan Allah, Allah lebih baik lagi. Allah lebih hebat. Allah lebih boleh jaga anak dia daripada dia jaga. Nah, kemudian bila anak dia ni dapat balik berjumpa dengan dia, Allah perintahkan kepada dia supaya disembelih pula anak dia. Kita, kalau kita tuan-tuan, mungkin jadi kufur dah. Kan kita ni kita tak iman, tak kuat ni, boleh jadi tuan-tuan kita jadi kufur. Boleh jadi kita marah dekat Tuhan. Boleh jadi kita marah dekat Allah. Ya, boleh jadi kita marah dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam saya lah pergi rawat satu orang sakit. Cerita yang sakit ni doktor. Tuan-tuan, doktor pun sakit, nurse pun sakit. Nah, jadi seorang doktor ni, cerita doktor muda lah, doktor perempuan muda. Jadi dia ni sakit, Allah uji dia sakit. Sebelum tu dia ada cerita boyfriend lah. Ada boyfriend. Kemudian dah jadi macam mana tu nak kahwin, kali tak jadi kahwin. Bila dah tak jadi kahwin ni, dia ni putus cinta lah. Orang putus cinta ni tuan-tuan teruk lah, badan susut, rambut kemasai, rebonding apa pun dah dah. Lupa dah nak rebonding. Ubat-ubat ketiak pun lupa buah dah. Pasal apa duk ingat kekasih tuan-tuan. Kemudian dia bila habis dah kekasih pun pergi jauh dah, dia pun lupa kekasih, balik fokus pada kerja balik. Dia fokus pada kerja apa semua cantik balik. Tiba-tiba mai satu orang lelaki duk mai hari-hari duk mai, duk abang berkenan dekat dia, suka dekat dia apa semua ni. Sampailah dia ni pun last sekali dia pun rasa jatuh cinta pula. Tiba-tiba pula tuan-tuan, nak jadi takdir Allah, hak si lelaki ni berkawan dengan dia dalam beberapa bulan saja, tiba-tiba nak tinggal dia pula. Kan, nak tinggal tak mau kat dia pula. Jadi dia ni panggil saya, pergi lah. Saya tak tahu kata pergi ni ada nak suruh supaya buat bagi dia ni, lelaki ni mau kat dia. Saya tanya, ni sebenarnya panggil saya nak buat apa ni? Dia kata, ustaz tolonglah. Dia kata mungkin dia ni ada kena buatan siapa-siapa, mungkin dia ada kena sihir. Jadi ustaz tolong buat balik supaya kami boleh duduk elok balik. Jadi saya tanya, maksudnya nak suruh dia buat bagi dia ni mau balik dekat doktor lah. Ya, kalau lagu tu baik saya buat, saya bagi mau kat doktor. Kata, buat apa saya buat bagi dia mau? Kan, jadi senang saya ni makan macam-macam. Takut saya sakit, doktor duk ada, jadi senang. Kata, dia melawak dengan dia lah. Kemudian saya tanya kat dia. Saya tanya, nak tanya doktor. Doktor lah ni pakai kereta apa? Dia kata saya pakai Swift, Suzuki Swift. Kereta baru beli Suzuki Swift. Doktor sebenarnya memang minat kereta ni. Saya tak minat. Doktor minat kereta apa? Saya minat Evoque Rolls Royce. No, Evoque Rolls Royce. Dia minat kereta tu. Lepas tu saya kata, dia pasal apa tak beli? Dia kata saya tak mampu. Beli, jangan kira mampu tak mampu, beli juga. Dia kata tak mampu Ustaz. Tak kira lah dengan curi ke, dengan cara mana ke, ataupun pergi tengok-tengok start kereta belah. Kata, dia kata tak boleh buat macam tu, haram, salah. Kata, tak, saya kata pergi juga. Kata, dia kata ustaz ni bersepa, dia kata duk suruh saya pergi juga. Dia kata dah minat, dah mau sungguh. Macam tu lah juga keadaan dah ni. Bila Allah Subhanahu Wa Taala kata yang tu bukan jodoh puan, yang tu bukan jodoh cik jangan paksa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui lebih daripada kita. Allah Subhanahu Wa Taala tahu semua benda. Allah Subhanahu Wa Taala buat satu-satu benda itu ada hikmah dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan perkara ni berlaku sebelum berlangsungnya perkahwinan di antara cik ni dengan dia tu, sebab Allah Subhanahu Wa Taala tak mau bagi cik ni lagi terima kesedihan yang kedua. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi keadaan macam tu supaya apa? Supaya puan ni, supaya cik ni duduk dalam keadaan terima satu-satu perkara tu disebabkan terima kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan buat satu-satu benda itu melebihi kemampuan diri kita. Maksudnya kemampuan kita ni sikit saja.
Tapi kalau kita buat satu perkara yang boleh menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala murka, kita duk paksa Tuhan bagi dekat kita, dan kemudiannya dia tarik balik, kita akan rasa sangat dahsyat ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, itulah ujian-ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan di atas dunia ni. Jadi ujian-ujian yang dahsyat dikenakan kepada nabi-nabi melebihi kita ni. Nah, melebihi kita. Inna min asyaddin nas sibalaan. Nabi sebut di dalam hadis. Nabi kata, kalau sekiranya kamu ni semua duk rasa kata kamu ni dah kena ujian yang dahsyat, tapi sebenarnya Nabi kata inna min asyaddin nas sibalaan. Sesungguhnya golongan-golongan yang paling dahsyat diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah golongan-golongan nabi-nabi, golongan-golongan rasul-rasul. Mereka ini diuji dengan dahsyat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut ni dia ni nabi. Dia ni nabi, tapi isteri dia tuan-tuan jadi lesbian. Ni isteri dia. Ni isteri dia jadi lesbian. Ahli keluarga dia habis jadi lesbian habis. Jadi duk mau sama-sama jantan, sama-sama perempuan. Kita boleh terima ke macam tu? Kita ni dengan anak Tok Imam bawa perempuan pun kita maki Tok Imam merah. Kata apa Tok Imam karut tu kita. Sebab kita tak erti. Kita apa, takkan Tok Imam tak tegur, takkan Tok Imam tak boleh ubah anak dia, takkan Tok Imam tak boleh kata apa. Tok Imam boleh ajak kita semayang, Tok Imam boleh jadi imam semayang, ustaz ni boleh jadi duk mengajak orang kata apa, siapa anak dia tak boleh. Nabi Nuh alaihi salam pun tuan-tuan, anak dia Kanaan juga tidak beriman kepada Allah. Iman tidak dapat diwarisi. Nah, iman tidak dapat diwarisi. Rupa parah kadang-kadang boleh diwarisi. Pak dengan anak sama saja. Macam Gemak Piramli tu. Sazali dengan ayah dia, muka sama. Nah, ayah dia pun muka dengan anak dia tu muka sama. Cuma jambui depan hak muda ada jambui, hak tua tak ada jambui pasal pakai sungkok. Tak sama sudut tu. Tapi yang lain tak dapat diwarisi. Nah, iman tak dapat diwarisi, ilmu juga tak dapat diwarisi. Sebab tu kita hari ni duk ambil faham, bila seorang tu jadi pemimpin, kita faham dia juga pandai tentang agama. Dia boleh memerintah, dia boleh buat ekonomi, dia boleh buat bangunan, dia boleh buat sistem pendidikan, dia boleh buat sistem macam-macam sistem, kan? Yang hari ini kita rasa kita ada berada pada satu negara yang hebat dalam macam-macam sistem yang ada dalam negara ni. Kita pun duk faham kata dia pun pandai agama. Ada seorang ulama ni, ada seorang ulama pula menyokong pula. Dia kata sebenarnya dia ni bukan anti hadis, dia idealis. Idealis pula. Kan? Tuan-tuan, hak ni lah timbul di akhir zaman yang ni yang kita takut. Saya pun kadang-kadang berasa risau. Berasa risau dengan diri kita sendiri, berasa risau dengan masyarakat, berasa risau dengan anak-anak kita, berasa risau dengan ahli keluarga kita, berasa risau dengan keadaan sekeliling. Pasal apa? Hari ini sangat banyak golongan-golongan yang sesat, golongan-golongan yang hati mereka ini tak betul pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berdakwah bukan berdakwah yang betul, tapi Nabi sebut dah di dalam hadis. Nabi sebut dah, Nabi kata akan berlaku di akhir zaman. Nabi sebut, Nabi kata di akhir zaman ni akan wujud satu kelompok, akan wujud satu jenis manusia yang Nabi sebut. Nabi kata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju fi akhir zaman. Nabi kata akan keluar di akhir zaman. Di akhir zaman ni tuan-tuan, bukannya akan keluar Dajjal saja, bukan akan keluar Nabi Isa saja, bukan akan keluar Imam Mahdi, bukan akan keluar hak sesat-sesat ayah pin apa semua yang kita nampak jelas ni, tapi akan keluar juga kumpulan-kumpulan ulama yang kita nampak mereka ini ulama. Nah, Nabi kata yakhruju fi akhir zaman rijalun yaqtiluna dunya bid-din. Nabi kata akan keluar, akan datang di akhir zaman ni. Nabi kata satu kumpulan lelaki yang mereka ini nampak perwatakan mereka macam ulama, pakaian mereka macam ulama, kehidupan mereka macam alim ulama, bercakap hadis Al-Quran di mulut, bercakap tentang kitab ni dan sebagainya. Bercakap tu seolah-olah dia memang nak bawa orang jadi baik, tapi Nabi kata yaqtiluna dunya bid-din. Mereka ini sebenarnya menipu daya manusia lain dengan menggunakan agama. Mereka menipu daya manusia yang duduk di atas dunia ni dengan menggunakan agama. Sebab tu hari ni timbul macam-macam. Dah difatwakan sesat, dia seorang-seorang boleh main duk kata apa? Tak sesat. Dia kata jangan kena muzakarah dengan dia. Nah, sebenarnya orang dah buat, hang tu ketinggalan zaman. Nah, hang tu ketinggalan zaman. Tuan-tuan duk kata ni saya marah kat siapa? Tuan-tuan balik buka YouTube tengok sendiri ya.
Tapi kita sebut nama orang sekali jadi masalah pula. Kan depan ni kira nak saman saja. Kan nampak tak tuan-tuan? Silap cakap mereka nak saman pasal apa? Gila duit, gila harta. Nah, kira nak duit orang aja. Kan kita bercakap kalau hang betul-betul orang yang mau berbincang, bila kita bercakap ni berbincang ni. Bila bercakap dah hang kata hang betul, hang bercakap. Tapi bercakaplah pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dia buat bercakap disebabkan ada gaji. Jangan bercakap disebabkan nak tempat. Jangan bercakap disebabkan nak masyhur dalam dunia ni. Sebab itulah Nabi SAW sebut dah. Nabi kata, "Innallaha nazala al-Quran khamsati awjuh." Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan Al-Quran itu dalam keadaan 5 wajah. Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran dalam keadaan 5 wajah. Yang pertama Nabi kata al-halal. Nabi kata al-halal. Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran suruh kita tengok benda-benda yang halal. Benda yang halal daripada sudut makanan kita, benda yang halal daripada sudut pekerjaan, kehidupan kita halal. Contoh Allah Subhanahu Wa Taala halalkan makanan ni banyak. Yang tak boleh makan sikit saja. Kuda laut, cicak. Takkan cicak pun kita sedang tengok. Kan? Nah, cicak tak cicak pun kita lalu tengok. Saya biasa contoh ada satu orang geng puak main judi ni. Puak kira puak tikam mekok, puak suka tikam mekok ni. Jadi satu hari dia pergi jumpa dengan Tok Bomo. Tok Bomo kata kalau hampa nak nombor ekor, dia kata nak nombor baik punya. Hak kena besar sampai boleh beli helikopter. Dia kata kalau hampa tikam nombor ni kena hampa boleh beli helikopter. Oh seronoklah geng ni. Jadi geng ni pun pakat satu kumpulan. Macam kita geng Mengai dia sewa boat house. Kan sewa boat house pi kok hutan belum ni. Puak ni sewa kemah apa semua ni pi naik. Sebelum pi tu dia bertangkap cicak sekerat plastik tu. Plastik apa ni? Plastik beras. Tangkap cicak sekerat. Kira kawan ni pi masjid tak nak pi, tapi lepas tu pi masjid. Baca data di masjid banyak cicak. Pi masjid malam Jumaat. Pi masjid malam Jumaat. Tok Bomo ni pun satu orang dia saja nak kenal apa ni. Pi lah masjid malam Jumaat, heran Tok Imam pun tengok tak nak nampak muka ni. Depa beda. Hang pi masjid ni, aku pi masjid ni, depa ada 5 orang, beda 5 masjid. Kan 5 masjid. Pi ni duk tobe cicak pak. Tok Imam tengok syok lah, elok lah main tobe cicak pun. Jadi masalah kami duk kena buang tik cicak. Tok Siok pun tak larat dah, umur 91 dah jadi Tok Siok. Jadi tak larat nak kek ni apa ni sampah-sampah ni. Elok agak hang main. Nah elok hang main cukup cantik. Jadi duk tobe cicak apa boleh sekerat beg tu. Jadi balik main duk bincang. Tok Bomo ni kata hampa pi naik pi di atas tu, kemudiannya hampa cucuk beli apa ni cucuk sate tu, cucuk cicak tu buat sate. Sebab jin kawasan tu suka makan sate cicak. Ha, tuan-tuan merapu lah. Naik pi sampai atas tu, depa naik pi sampai di atas tu. Kemudiannya cucuklah sate, 5 orang ni buat kerja cucuk sate. Kalau depa meniaga sate betul dia besar malam pun kaya lah. Nak punya takti buat ni. Cucuk sate apa semua ni kemudiannya bakar. Duduk tengah bakar tu tiba-tiba main satu lembaga kat depan ni main betul. Contoh. Main betul dekat depan kemudiannya lembaga ni kata aku tak boleh bagi dekat hangpa sebab hangpa ada benda tajam. Kata. Jadi syarat dia tak boleh bawa benda tajam. Depa pun duduk tengok-tengok, oh ada pisau, hang buat pisau apa? Ambil pisau semua himpun, buat turun pergi di bawah tu, bubuhlah kereta. Bubuhlah kereta. Naik pula aduk bakar. Kemudian duk suruh main lah jin ni main. Kemudian kata kat depa tak boleh lagi, ada lagi benda tajam kat hangpa. Depa pun pakai duk cek masing-masing tak ada dah. Ada. Lah dia pegang-pegang tengok kunci kereta benda tajam. Dia kata kunci kereta bahaya. Dia kata kena bawa kunci kereta ni pitak atas bumbung kereta. Ni jin ni kata kat depa. Depa pun main dengan puak merapu ni, puak buat kerja sesat ni. Dia sanggup apa pun, dia tak fikir panjang. Turun pi kemudian pi letak atas bumbung kereta. Depa pun naik ni duk panggil jin, panggil tak mai dah. Jin tak mai dah. Duk tunggu sampai pagi dah tak ada. Dia kata tak ada apa, nampaknya kita ni kena kelentong lah dengan jin ni. Turun pi di bawah tuan-tuan. Kereta pun tak ada, kunci kereta pun tak ada, apa satu tak ada. Itu sebenarnya Tuhan nak tunjuk dekat depa kalau depa nak buat benda salah. Jadi kereta depa ni jin mana awak berlari wallahu a'lam. Kan? Tu yang kata tu pergi duk buat benda merapu, benda salah. Bila dia main cerita dekat saya antara percaya tak percaya.
Lepas tu dia sumpah pula, dia kata, betul ustaz, wallahi ustaz, saya sendiri yang pergi ni. Mula dia cerita orang lain, lah kali kita macam tak, hang betul kan ni? Dia kata betul, wallahi saya yang pergi sendiri di Gunung Serai tu. Dia pergi di Gunung Serai. Punya mengarut tuan-tuan, orang yang buat benda haram, benda salah ni cukup banyak. Cukup banyak. Jadi buat apa kita nak jadi kaya, buat apa kita nak jadi senang kalau melalui benda-benda yang haram. Jadi tanggungjawab pendakwah hanyalah menyampaikan dan hidayah kurniaan Allah. Jadi ada golongan yang disebutkan oleh Nabi, yalbasuna lin-nasi juludad dha'ni min al-lin alsinatuhum ahla min as-sukari wa qulubuhum qulubu ziyah. Jadi mereka-mereka ini tuan-tuan, mereka ini pakaian mereka seperti pakaian para alim ulama, pakai pakaian macam alim ulama, bercakap Quran, hadis dan sebagainya. Tapi sebenarnya hati mereka ini hati serigala. Mereka duk cari ruang, tang mana tempat mereka nak duduk, tang mana tempat mereka nak duduk, tang mana tempat mereka ini nak jadi masyhur, tang mana tempat mereka ini nak jadi perhatian masyarakat. Nah, dia nak supaya orang crowd tu ramai dengar dia. Dia bila dia mai, dia orang panggil dia mai, dia sonok bila crowd tu ramai. Dia kata, maksudnya dia berjaya dakwah kepada orang. Maksudnya tuan-tuan, kita berdakwah ramai ke sikit ke, yang penting jalan kita bagi betul. Kita berdakwah tu betul, rayah dia ialah, tujuan dia ialah supaya mencari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian hak lain-lain tu dia mai kemudian. Politik, ekonomi, sosial dan sebagainya dia akan mai kemudian. Kita fokus pada dakwah dan kemudiannya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tu sangat-sangat penting. Dan kemudian hari ini kita sambung ayat yang seterusnya. Itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Shadaqallahul azim. Jadi terjemahan daripada ayat ini, itu penduduk-penduduk bandar itu menjawab, penduduk ashabul qaryah, mereka ni jawab balik bila Allah Subhanahu wa taala hantar mai nabi-nabi, id arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma, mereka ini mendustakan nabi-nabi itu, mereka ni tak percaya kepada hak tu nabi-nabi. Sebenarnya bukan nabi, bukan mereka ni saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sewaktu dia ni sebelum diangkat menjadi nabi, semua orang percaya dia. Nah, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Jahal apa ni gelak dia sebagai Al-Amin, orang yang paling amanah, orang yang paling amanah, dan Nabi ni adalah tempat orang simpan segala macam jenis bentuk amanah. Jadi ada orang mai amanahkan sesuatu sebab dia tahu Nabi ni orang yang amanah. Abu Jahal dia tak pergi simpan harta dia dekat Abu Lahab, dia tahu Abu Lahab kaki kona. Nah, Abu Lahab pun sama juga, harta dia hak banyak tu dia tak pergi simpan dekat Abu Jahal, dia tahu Abu Jahal ni kaki menipu kan, kaki songlah kan, dia kira nak pederai harta orang je, dia bukan kira kan. Jadi bersiapa pergi dekat Nabi sebab dia percaya kepada Nabi. Tapi bila Nabi bawa kebenaran, Nabi bercakap tentang kebenaran, Nabi bercakap tentang agama, Nabi bercakap tentang balik kepada Allah Subhanahu wa taala, pada ketika ini mereka mendustakan Nabi. Wa qala alladhina kafaru lasta mursalan. Nah, dia berkata apa? Wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursalan, dan telah berkatalah mereka ini, iaitu orang-orang kafir, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lasta mursalan, hang ni bukan nabi. Begitulah juga ashabul qaryah, penduduk bandar itu menjawab, dia kata qalu ma antum illa basharun mithluna, dia kata kamu ini tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Dia kata hampa ni tak lain manusia macam kami. Sebenarnya manusia-manusia zaman mana pun bila buat mai manusia berdakwah kepada dia, dia tak percaya. Tapi bila buat mai malaikat pun dia tak percaya juga. Contoh tengok kaum Nabi Lut, Allah Subhanahu taala hantar malaikat pergi dekat depa nak berdakwah dekat depa pun, depa nak buat apa? Depa nak liwat malaikat. Garut tu. Malaikat pun depa nak liwat. Yang tengok cerita yang bila Nabi Ibrahim alaihissalam, waktu umur Nabi Ibrahim pada ketika itu 100 tahun, dan Siti Sarah waktu itu umur 90 tahun. Jadi mereka ni tak ada anak. Siti Sarah ni disahkan tak ada anak, mandul dia ni, tak boleh beranak. Kemudiannya mai satu kumpulan malaikat. Mai satu kumpulan malaikat ni, dalam perjalanan ni malaikat ni singgah di rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila singgah di rumah Nabi Ibrahim ni dia passion dia bila orang mai, bila tetamu mai rumah dia, dia akan sediakan makanan yang paling baik. Dia pun tangkap anak lembu, kemudiannya buat lembu golek. Buat anak lembu ni, bakar anak lembu. Tuan-tuan pun sama lah, kita patutnya kuliah tiap-tiap minggu ni kita kena buat kambing golek, baru clear
Tetamu mai ustaz mai mengajar ni baru clear sikit, kambing golek ke apa kan, jadi barulah semangat sikit. Nabi Ibrahim alaihissalam dia seorang-seorang dia, bukan ada share dengan siapa. Kita kalau share boleh buat setiap minggu, kambing golek, ayam golek, kuda golek, macam-macam. Nabi Ibrahim ni seorang-seorang dia cari lembu apa semua ni, kemudian masak apa semua, kemudian nak jamu kepada kumpulan yang main ni, dan dia tak tahu kumpulan ni adalah kumpulan malaikat. Bila dah dia hidangkan makanan apa semua ni, jadi kumpulan malaikat ni duduk dan dia dah rasa pelik dah. Bila dia tengok keadaan mereka ni pelik, sebab malaikat dia main dalam keadaan mereka ni ada sayap. Allah SWT bagi sayap dekat mereka. Mereka main tak ada satu habuk pun di tubuh mereka. Kerana dia pakaian mereka ni pakaian bersih elok, dan kemudiannya Nabi Ibrahim ni heran, mereka ni naik kenderaan apa sampai tak ada kotak langsung. Kan zaman kita ni pun naik kereta pun habuk penuh lah kereta. Mereka main tak ada apa langsung. Main dalam kawasan Padang Pasir ni, tapi main bersih, rambut duk pun sikat rapi apa semua, kemudian duduk. Dan bila dia pelawar mereka ni makan, mereka ni tak makan. Dia heran. Selalunya orang yang main daripada perjalanan yang jauh, dia akan makan lah, lapang. Kan lapang. Kita main mengaji ni pun duduk tang ni sejam, kan jauh mana pun lapang lah. Dia tahu ustaz bila nak berhenti ni, dia tahu aku dah tak makan apa kan, daripada pergi tadi. Betul dengar pula ada orang buat kenduri pula duduk bau, jadi dia kata berhenti cepat sikit lah. Jadi geng ni pun tak makan. Kemudian sampailah Nabi Ibrahim ni tanya, sebenarnya hampa ni siapa? Sebenarnya hampa ni yang mai hari ni hampa ni siapa dia? Malaikat ni jawab, kamilah malaikat, kamilah ashabul malaikah, kamilah malaikat-malaikat, sahabat-sahabat daripada kalangan malaikat ni. Kami mai ni sebenarnya kami ada dua perkara. Yang pertamanya kami mai nak cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kami bala satu tempat, dan satu lagi kami bawa satu berita gembira. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berubah wajah. Nabi-nabi dan rasul-rasul bila Allah Subhanahu Wa Taala mai bagi peringatan tentang bala, muka akan jadi berubah. Kita lain tuan-tuan. Bila kita tengok ayat keluar di negara Arab, kita sonok. Arab tu pun duk cerita syok lah ayat apa semua ni. Kan tengok dalam video tu dia duduk abang sonok ayat keluar apa semua. Sebab dia perak tak nak ada di tempat dia. Bila ada dia jadi sonok, dia lupa yang hadis Nabi sebut. Nabi sebut tidak akan berlaku kiamat sehingga tanah Arab ni ada ayam. Tanah Arab ni tumbuh pokok-pokok hijau. Tanah Arab ni tumbuh pokok-pokok hijau. Tanah Arab ni tanam apa pun hidup dah. Dia lupa tentang Allah Subhanahu Wa Taala bagi penegasan akan berlaku hari kiamat yang kita bolehkah, yang kita sanggupkah berdepan dengan hari kiamat yang disebut sebagai Yaumul Zalzalah. Hari yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan digoncangkan seluruhnya. Hari yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan ujian yang dahsyat kepada kita. Jadi kita tak nampak tentu. Kita nampak tentang satu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Di sebalik itu Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi peringatan kepada kita. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam dia tanya mereka, sebenarnya hampa nak main ni nak pergi mana? Dia kata kami main ni sebenarnya kami nak pergi musnahkan kaum Nabi Lut. Disebabkan mereka ini dah diutuskan Nabi pada mereka, dan kemudian mereka engkar kepada Allah. Jadi aku hantar, kami dihantar untuk musnahkan mereka ni semua. Jadi kemudiannya berubah muka Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kemudiannya Nabi Ibrahim alaihissalam dipujuk oleh malaikat. Allah Subhanahu Wa Taala juga suruh kami sampaikan berita gembira kepada kamu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu yang Siti Sarah ni akan mengandung selepas ni, dan akan lahir seorang anak, dan anak tu jadi nabi. Anak tu akan jadi nabi. Jadi